Semua murid sekolah rendah dan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di sekolah menengah pula akan mengikuti pembelajaran melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mengikut kesesuaian guru dan murid mulai 20 Januari 2021. Selain itu, kenyataan itu turut menyebut memandangkan ada murid sudah mula mendaftar masuk di asrama mulai 16 Januari 2021, KPM telah membuat dua ketetapan masing-masing membabitkan sekolah berasrama penuh dan asrama sekolah harian. Bagi tujuan pengoperasian sekolah pula, kenyataan itu menyebut semua guru hendaklah kembali ke stesen tempat bertugas masing-masing sebelum 20 Januari 2021. Guru yang terlibat dengan kelas peperiksaan SPM, SVM, SKM, STPM, STAM, DVM tahun 2020 perlu hadir ke sekolah untuk tujuan PDP secara bersemuka. Guru yang lain akan melaksanakan PDPR dan kehadiran ke sekolah adalah berdasarkan keperluan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan. Bagi pelajar kolej matrikulasi, mereka perlu kekal di kolej masing-masing untuk terus mengikuti pembelajaran secara hybrid. Sementara itu, semua pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang telah berada di asrama perlu kekal berada di asrama kampus. Pelajar yang masih belum mendaftar di asrama boleh memilih untuk masuk ke asrama atau kekal berada di rumah masing-masing. PDP untuk semua pelajar IPG akan dilaksanakan secara dalam talian mulai 17 Januari 2021. Sementara semua tadika swasta yang berdaftar dengan KPM boleh terus beroperasi secara bersemuka. Baiklah, bagi membincangkan secara lanjut mengenai hal ini bersama kita di talian menerusi Skype ialah Datin Sri Ismailina Ismail, beliau merupakan yang di-Pertua Mimbar Pemuafakatan Ibu Bapa ataupun Mimbar secara ringkasnya. Assalamualaikum Datin Sri. Waalaikumsalam, salam sejahtera. Datin Sri, kita nak memahami respon segera golongan ibu bapa terhadap perintah ataupun terhadap ketetapan ini apabila sebelum ini PDP ataupun pengajaran dan pelajaran dibolehkan di beberapa negeri yang tidak menguatkuasakan PKP, tapi hari ini Kementerian Pendidikan membuat ketetapan baru pula. Jadi dalam hal ini respon pantas daripada pihak Mimbar. Okey, rata-rata kita dapat respon daripada parents, memang semuanya sebenarnya terkejut. Malah ada yang melihat kepada kenapa last minute tiba-tiba baru nak ditangguhkan pendaftaran besok. Anak-anak pun sebenarnya dah excited nak balik asrama sebenarnya. Persiapan telah dibuat, ramai yang telah berbelanja dan semuanya mengharapkan bahawa inilah peluangnya untuk anak-anak pulang ke sekolah supaya dapat mengadakan pembelajaran secara bersemuka, sebab mereka juga mengatakan bahawa secara online ini sebenarnya kurang efektif. Namun mengambil kira kepada peningkatan kes dan kita juga mendapat maklumat bahawa kita tidak mampu membahayakan calon-calon ujian yang terdekat ni, peperiksaan terdekat iaitu yang 2020 punya. Jadi kita kena akui bahawa ini adalah tindakan yang terbaik yang kita harus ambil dan terima secara hati yang terbuka. Dan apabila PDPR ataupun pengajaran-pembelajaran di rumah dilaksanakan, jadi perbincangan-perbincangan yang sebelum ini telah pun kita adakan mengenai kesediaan pihak sekolah dan kesediaan pelajar dan ibu bapa untuk adopt ataupun untuk beradaptasi dengan PDPR ini adalah sekali lagi diperkatakan dalam hal ini kita dah masuk tahun kedua pandemik. Apa yang kita boleh belajar daripada isu-isu berkaitan dengan gap digital yang melingkari isu PDPR ini? Sebenarnya kalau kita lihat pada PDPR ni sebenarnya masih perlu diperkasakan lagi. Masih banyak lagi ruang-ruang yang kita nampak masih yang boleh diperbaiki. Contoh ya, masih ramai lagi pelajar-pelajar bukan di luar bandar tetapi di dalam bandar sendiri yang mempunyai masalah dari segi kekurangan gadget, dari segi akses internet dan peralatan. Jadi memanglah ada cadangan bahawa sekiranya tidak ada gadget, maka pihak sekolah pun ada bekerjasama dengan setengah agensi untuk menyediakan modul. Tetapi ada pula isu-isu bagaimana modul itu hendak diedarkan.
Di sini saya ingin membawa unjuran daripada kawan-kawan, dan kita nampak kita dah telah buat pun di beberapa sekolah di bandar yang mana ada syarikat yang menawarkan konsep sewa peranti pada harga mampu milik. Contohnya macam RM8 sebulan untuk gadget dan juga data. Jadi kalaulah sistem yang ini yang boleh dibuat sebagai CSR oleh syarikat telco dan juga syarikat pengeluar gadget, boleh melakukan satu CSR untuk membantu mereka-mereka yang tidak mempunyai gadget untuk akses kepada PDPR. Saya fikir ini akan dapat membantu. Lagi satu, capaian internet kita masih lemah. Mana ada kawan-kawan saya, ada ibu bapa tadi yang buat gurauan dengan saya, kalau pergi ke negara jiran lagi cepat capaiannya walaupun berada di kampung. Jadi dari segi skop tu kita harus lihat kembali mengapa capaian internet kita masih lemah, satu. Yang keduanya, kenapa kita tidak boleh buat secara kolektif, sebab usaha-usaha ini harus dilakukan secara kolektif. Bermakna dari pihak corporate, sebab itu kita ada pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta, yang mana pihak swasta, pihak komuniti boleh bergembling tenaga untuk memastikan bahawa PDPR ini dapat ditambah baik. Sebab saya yakin bagi pihak KPM itu sendiri, mereka telah cuba melaksanakan sedaya mungkin. Tetapi kami nampak bahawa masih ada ruang untuk penambahbaikan, yang mana kalau kita dapat gerakkan KSIB, PIBKS, saya pasti bahawa kita akan dapat perbaiki PDPR ini. Dan isu-isu lain yang timbul juga mengenai anak-anak di sekolah ataupun anak-anak yang sepatutnya berada di sekolah tapi ketinggalan dari segi pelajaran, dan ketinggalannya itu menjadi sangat membangkang kerana apa? Sistem pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan kepada standard. Jadi anak-anak tidak boleh belajar secara sendiri ikut standard masing-masing, tapi seharusnya mengikut standard sukatan, kurikulum. Jadi mereka agak wujud kebimbangan, takut bimbang mereka tertinggal dalam hal itu. Adakah mungkin kita perlu melihat memberi anjakan paradigma yang lain dalam aspek ini? Datin Sri melihat bagaimana? Okey, saya lihat benda ni sebenarnya memanglah ia sesuatu perkara yang besar. Tetapi saya lihat kepada kalau ia dapat dijalankan secara kolektif, benda ni gap ini boleh dikurangkan. Kalau kita lihat ya, beberapa tahun yang lepas kita ada konsep-konsep seperti juara. Juara ni macam mana? Yang mana pelajar-pelajar ini dibentuk dalam kumpulan kecil untuk belajar dalam kumpulan yang lebih kecil. Dan kita ada ibu bapa KSIB yang akan untuk memantau secara bergilir-gilir. Saya fikir kalau konsep yang sama, dan lepas tu kita ada juga konsep sukarelawan dalam kelas, yang mana mereka ini juga volunteer-volunteer yang boleh membantu dan diperkasakan untuk membantu memastikan bahawa anak-anak ini hadir dalam online classes. Saya nampak benda ni bukan sesuatu yang mustahil, sebab saya sendiri sebagai wakil kelas bersama rakan-rakan lain, kami memang memantau dari segi online, dan kita memantau bukan hanya kehadiran untuk kelas online, tetapi kita lebih we go fast stretch dari segi kebajikannya. Kalau dia ada masalah gadget, jadi kita bantu ikhtiarkan macam mana kita nak tolong. Kalau dia ada kesukaran, ibu bapa kerja, tak ada siapa di rumah nak memantau, dan kita lakukan itu. Jadi saya nampak bahawa sebenarnya ada positifnya bila mana penangguhan operasi ini. Sebab apa? Lebih baik kita berikan peluang kepada guru-guru yang percaya atau tidak percaya juga terkesan dengan pandemik ini, supaya mereka dapat menumpukan lebih perhatian kepada anak-anak yang sepatutnya mengambil peperiksaan tahun 2020. Itu satu. Yang kedua, mungkin dengan penangguhan pendaftaran ini dapat memberi muhasabah masa kepada kita untuk melihat kepada langkah-langkah pencegahan kepada pandemik ini bukan harusnya terletak kepada pihak kerajaan, Kementerian Kesihatan, tetapi juga harus secara kolektif dari segi pelajar, keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebab sekarang ni kita cuma lihat sepada luar. Jadi bila adanya angka tinggi, kita dah kata, oh ni mesti yang baru ni holiday, sebab itulah diorang yang menyebabkan. Tetapi kita banyak melihat kepada kes-kes yang tidak ada simptom,
tetapi saja dia nak check dan dapat tahu positif. Jadi pada kami, ini bukan masanya untuk kita menuding jari siapa yang salah atau tidak. Tetapi kita harus duduk bersama, kita ingin cadang kepada MOE untuk memanggil mereka-mereka pihak-pihak yang berkepentingan untuk berbincang dan mungkin boleh come out dengan plan jangka masa panjang yang boleh kita perkenalkan kepada semua dalam norma baru. Sebab buat masa sekarang ni ramai yang bercakap dengan saya, yang WhatsApp saya, beritahu kita tak nampak dengan secara jelasnya plan-plan yang boleh digariskan dan mungkin pihak-pihak kepentingan yang lain boleh terlibat sama untuk membantu melecehkan. Baik, nampaknya usaha ke arah untuk merevolusikan sistem pendidikan kita bagi adaptasi norma baru ini merupakan satu lagi perkara yang akan kita cakap dari semasa ke semasa. Itu kami akan terus laporkan dari semasa ke semasa juga di Astro Awani. Terima kasih banyak Datin Sri Ismailina Ismail yang di-Pertua Mimbar Pemufakatan Ibu Bapa ataupun Mimbar yang berkongsi pandangan beliau mengenai ketetapan terbaru oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun MOE ini, dan laporan penuh mengenai ketetapan baru ini juga akan kami siarkan dalam buletin seterusnya yang akan bersiaran jam 11 malam dan juga 12 tengah malam nanti serta di astroawani.com. Dan sekian sahaja laporan terkini untuk jam ini. Kita akan bertemu lagi dalam laporan yang selain. Saya Syamsul Johari, jumpa lagi, selamat malam.